Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Muhammad Nazir dalam kuliah online ringkas Indahnya Hidup Bersyariat pada sesi yang ke-37. Qala Syekh Mu'alif adamallahu nafa'a bihi wa bikum fid dharain. Amin. Semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang ditulis oleh penulis dan semoga Allah SWT meningkatkan, merafakkan darjat penulis dan menerima amal ibadahnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersambung dalam sejarah Rasul-Rasul Ulul Azmi. Antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah nama ibu bapanya? Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dilahirkan di Mekah Mukarramah, ibu susuannya Halimatus Sa'diyah. Bapanya Sayyidina Abdullah meninggal dunia sewaktu baginda SAW masih dalam kandungan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW masih dalam kandungan ibunya ketika bapanya Sayyidina Abdullah meninggal dunia. Kemudian ibunya Sayyidatina Aminah pula meninggal dunia ketika Nabi masih usia kecil. Jadi Nabi lahir tidak berbapa, bapanya sudah meninggal dunia. Umur Nabi masih kecil lagi, ibu pula meninggal. Makanya bapa saudara baginda yakni Sayyidina Abu Talib dan isterinya yang tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha pula meninggal dunia. Kemudian Sayyidina Abu Talib bapa saudaranya, datuknya jaga terlebih dahulu. Kemudian baru Sayyidina Abu Talib dan juga kepada isterinya, semuanya meninggal dunia. Nabi ni hidup dikelilingi insan-insan yang tercinta, satu-satu semua meninggal dunia pada ketika menjaga Nabi SAW. Jadi Nabi ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dijaga betul oleh Allah SWT. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, maaf Okey, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha pula meninggal dunia pada tahun yang ke-10 kenabian. Mereka adalah antara orang yang banyak menyokong dan membantu kehidupan serta usaha-usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ni, apa dah boleh kita mengambil daripada sini kalau kita belajar tentang sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rasa kita ni down, tengoklah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah. Kalau Nabi siang-siang dah give up, macam kita ni sikit-sikit nak give up, habislah. Tak sampainya Islam di Singapura, tak sampainya Islam di seluruh negara. Tapi Nabi yang bapa tiada, ibunya kemudian meninggal, datuknya meninggal, pakciknya meninggal, isterinya meninggal, tetap terus, Masya Allah tabarakallah. Jadi nak diajarkan dunia ni hanyalah sementara, kita akan berpindah. Satu. Nombor dua, janganlah sedih-sedih, Allah itu ada. Nabi nak ajar kita, Allah nak ajar kita, apa-apa pulang kepada Allah. You will never be alone, Allah is always with you. Saya tak nak cakap you never walk alone, saya tak nak cakap. Yang penting Allah is always with you, itu lebih penting. Bukan you never walk alone. Itu semua orang tahu, tak payah nak bilang. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tayyib, seterusnya apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi perlu kita ingat untuk tingkatkan akidah kita, kepercayaan kita kepada Allah SWT. Jadi mudah untuk kita terima apa-apa ujian. Mudah untuk kita dua benda: sabar atas ujian, syukur atas segala nikmat. Kerana ujian tu akan datang when we are least expected. And kalau ibadah kita tak begitu mantap, kita akan crash. Tapi kalau ibadah kita mantap, wirid kita mantap, bacaan Al-Quran kita mantap, hadiri majlis ilmu online kita mantap, itu sebagai parachute kita. Jadi bila kita nak crash tu, kita dah boleh lompat dan juga ada keselamatan, ada insurance kehidupan sedikit sebanyak. Maka pentingnya untuk invest masa 24 jam kita bukan pada Netflix, Disney Plus dan sebagainya, YouTube dan sebagainya, tetapi lebih kepada pengajian-pengajian yang akan mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini adalah investment yang sangat penting untuk kita dan kita akan bawa kepada anak-anak kita nanti. Okey, insya-Allah.
Abu Talib, Abdul Muttalib. Saya nama tak keluar. Abdul Muttalib dan Abu Talib. Allahu Akbar. Taib, anak-anak baginda SAW telah meninggal semasa hayat baginda melahirkan melainkan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang membantu menegakkan Islam sehingga baginda wafat. Even anak-anak baginda Rasulullah SAW meninggal dunia pada usia yang sangat muda. Hanya yang tinggal adalah Sayyidatina Fatimah. Jadi Nabi SAW, Rasul SAW ni adalah dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul, satu. Nombor dua, dia contoh yang terbaik. Nombor tiga, apa-apa dia lalui adalah sangat berat dan untuk kita pelajari daripada apakah yang dilalui mereka. Jadi bila kita tengok Nabi SAW ni kehilangan anak-anak dan sebagainya, sedih tapi teruskan kehidupan. Itu juga diajarkan kepada kita. Anak-anak duduk hospital setahun, anak-anak lahir saja sudah tiada. Ini ujian-ujian memang betul, ujian yang sangat berat. Orang yang lalui je akan rasa betul, tapi kita harus ingat juga ini semua adalah takdir yang maha bijaksana, yang maha berkuasa. Mungkin pernah sekali tu kita berdoa agar menjadi sabar seperti Nabi Ayub. Mungkin pernah kita berdoa agar dekat syurga ni aku betul-betul nak sebelah-sebelah dengan Rasul SAW. Jadi dimakbulkan doa-doa tersebut dengan ujian-ujian tersebut, untuk dekatkan diri lagi, mudah lagi dengan kita amalkan kesabaran. Kerana kalau Allah tidak uji, macam mana nak naikkan kita punya martabat, for example. Kita harus layak mendapat title tersebut. Jadi untuk melayaki diri kita untuk berada di tingkatan tertinggi di syurga insya-Allah, harus lalui di dunia perkara ini. Jadi diminta kepada kita untuk banyak bersabar. Susah, betul, memang susah, tetapi dengan banyak beramal, banyak beribadah, banyak bersedekah, ia akan membantu kita untuk teruskan kehidupan dan menerima segala apanya dengan keredaan insya-Allah. Insya-Allah bukan benda yang mudah, makanya kita harus sentiasa mendoakan antara satu dengan yang lain insya-Allah. Baik, seterusnya. Penentangan hebat kafir Quraisy terhadap baginda SAW, khususnya daripada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini semua even saudara mara ataupun orang-orang dekatan menjadi musuh. Jadi Nabi ni diuji dengan banyak orang kesayangan meninggal, diuji dengan kehilangan anak-anak, diuji dengan orang-orang lagi nak jatuhkan dia. Padahal dia buat apa saja yang dinyatakan oleh Nabi SAW adalah untuk promote benda yang baik, promote untuk kembali kepada Allah SWT, promote untuk mengesakan Allah SWT, benda-benda yang baik, benda-benda yang bagus. Tapi orang tak nak faham, orang tak nak terima. Padahal kita tahu musuh-musuh Nabi SAW ni, diorang iktiraf yang Quran itu daripada Allah SWT. Iktiraf ini adalah out of this world, bukan daripada manusia, perbuatan manusia, tetapi kerana keegoan, kerana nama, kerana tak nak aku punya legacy, maka dia tak nak terima kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Cedera dalam perang Uhud di mana umat Islam tewas kepada tentera Quraisy Mekah juga diuji dengan ketewasan dalam peperangan. Ini juga kita tengok tewasnya peperangan Uhud ini adalah sebenarnya pengajaran untuk umat Islam Nabi, untuk umat Nabi SAW. Look what will happen if you do not listen to the Prophet SAW. Jadi baca balik tentang peperangan Uhud. Nabi suruh stay there, jangan ke mana-mana, apa-apa happen just stay. Tapi kita berdegil lah, kita diuji dengan situasi tersebut, maka terjadinya ketewasan ini. Wallahu a'lam. Menghadapi ancaman hebat daripada penduduk Mekah selama 13 tahun menjadi Nabi, serta menghadapi tentangan puak Yahudi Bani Quraizah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa di Madinah. Jadi Nabi SAW ni diusir keluar daripada negeri yang beliau sallallahu alaihi wasallam sukalah, Mekah 13 tahun, tapi tidak give up lah. Cerita dekat sini adalah Nabi kita dengan ujian yang banyak ni tidak give up. Kita ni diuji dengan apa? Diuji dengan pandemik, diuji dengan pekerjaan. Yes, ujian-ujian yang besar yang kita rasa, tapi ada lagi yang diuji dengan rumah. Bayangkan rumah awak, orang datang ambil cakap ni rumah dia. Macam yang sahabat-sahabat kita yang di negeri yang lain. Lepas tu kita tak boleh buat apa-apa. Lepas tu kerajaan pun menyokong
pihak enforcement pun menyokong. Jadi macam mana? Jadi kita diuji dengan pandemik, pengajian, pekerjaan, kesihatan. Masih aman lagi dunia, masih lagi boleh mencari pendapatan dengan izin Allah SWT. Lagi perlulah banyak bersabar. Jadi kita belajar daripada kisah-kisah para anbiya kita ini adalah untuk kita relax, take a breather, balik kepada Allah SWT, teruskan usaha dan sebagainya. InsyaAllah akan dibantu. Tak ada alasan untuk kita give up. Dengan kita belajar tentang para anbiya kita, tak ada alasan untuk kita lebih lagi-lagi sekarang dengan zaman banyaknya orang depression. Jadi dengan membaca kehidupan para anbiya kita ni, mudah-mudahan dia akan mengurangkan sikit kemudahan depression dan sebagainya. Bukan sahaja depression lah, semualah apa-apa yang buat kita give up on life. So do not give up on life. Look onto the bright side, on the positive side. InsyaAllah ada manfaatnya bagi dia taat beribadah. Jadi dengan semua benda yang berlaku ni, kehilangan orang-orang tercinta, kehilangan anak-anak, pertentangan daripada kafir Quraisy, cedera dalam peperangan Uhud, hadapi ancaman daripada penduduk Mekah, apakah Nabi buat? Jadi dia ajar kepada kita, what is the remedy, what is the solution if all of this happening to you in one go. Solution dia adalah taat beribadah, hormati orang tua, menyayangi kanak-kanak, banyak berpuasa, berjaga malam, tangkas di medan perang, pemimpin yang berwibawa dan sebagainya. Look, all of the things that kerana benda tu berlaku, Nabi jadi begini. Jadi kita perlu ikut, kerana Nabi SAW adalah orang pertama akan masuk syurga. Dan kalau kita nak masuk syurga, ini adalah kunci-kuncinya. Antaranya apa dia tadi? Taat beribadah, hormati orang tua kita yang ada selagi ada, mendoakan mereka kalau dah tak ada, menyayangi kanak-kanak, bukan abuse, bukan kahwin anak kita. Sekarang dah dunia dah terbalik, dah nak kiamat dah macam-macam, kahwin anak dan juga mak setuju dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Banyakkan berpuasa, lagi-lagi kita nak masuk bulan Allahumma salli ala Muhammad. Ini akan dimainkan Rabu, Jumaat, Sabtu malam dah masuk kita Zulhijjah. Jadi 10 hari Zulhijjah pertama, banyakkan beramal. Banyaknya beramal, bukan solat jemaah saja, tidak, solat berjemaah. Kalau boleh puasa 9 hari, puasa 9 hari. Kerana puasa ni adalah ibadah yang lama. Awak puasa daripada subuh, awak beribadah daripada subuh sampai ke maghrib. Belum masuk solatnya, belum masuk bacaan Qurannya, belum masuk wiridnya. Jadi perbanyakkan berpuasa. Berjaga malam, qiyamul lail lah. Boleh bangun untuk Euro 3 AM, kenapa tak boleh qiyam 2 rakaat 3 AM, tahajud 3 AM, solat taubat 3 AM, kenapa tidak boleh? Wallahu ta'ala alam. Semoga ada manfaatnya. InsyaAllah esok ataupun sesi yang ke 36, 37, 38 kita akan bincang tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, insyaAllah kalau sempat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.